Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini cikgu akan ajar tajuk 4, interaksi antara hidupan. Okey. Okey, apakah itu interaksi antara hidupan? Okey, kita baca dulu. Haiwan dan tumbuhan yang hidup dalam satu habitat yang sama berhubung antara satu sama lain. Perhatikan hidupan yang terdapat dalam setiap habitat di atas. Apakah hubungan antara hidupan dalam kedua habitat ini? Okey, ini ada habitat payu bakau dan ini ada habitat hutan hujan tropika. Okey, dia ada berapa haiwan kat sini? Kita nampak ada siput kat sini, ada ular, ada ketam kan, ada burung. Lepas tu ada ni ikan belacak ni. Okey, apakah interaksi mereka ni? Mereka ni berinteraksi, dia ada hubungan dia antara satu sama lain. Hubungan dari segi apa? Okey, hutan hujan tropika. Okey, kat sini ada monyet, ada harimau, ada gajah, okey, ada kancil. Okey, mereka juga berinteraksi antara satu sama lain. Okey, kita tengok apakah jenis interaksi dia. Okey, interaksi antara haiwan. Di dalam sesuatu habitat, biasanya terdapat banyak haiwan, sama ada daripada spesies yang sama atau yang berlainan. Haiwan ini akan berinteraksi antara satu sama lain bagi memenuhi keperluan asas untuk terus hidup. Apakah maksud interaksi? Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Interaksi spesies yang sama dikenali sebagai interaksi intraspesies, manakala interaksi spesies yang berlainan dikenali sebagai interaksi interspesies. Okey, kena ingat maksud interaksi ni. Interaksi ialah perhubungan aktif antara hidupan yang saling bergantung antara satu sama lain. Okey, ini maksud interaksi. Interaksi ni pula ada dua jenis. Interaksi spesies yang sama kita panggil interaksi intraspesies. Spesies sama kita panggil interaksi intraspesies. Spesies yang berlainan, interaksi spesies yang berlainan dikenali sebagai interaksi interspesies. Spesies berlainan kita panggil sebagai interaksi interspesies. Okey, intraspesies kalau spesies sama. Contohnya harimau dengan harimau, kita panggil apakah interaksi dia? Interaksi intraspesies. Kalau harimau dengan ular contohnya, spesies yang berbeza, jadi kita panggil dia interaksi interspesies. Jangan lupa tu. Okey, kalau tak sama spesies, inter. Kalau sama, intra. Okey, interaksi intraspesies dan interspesies boleh berlaku sama ada dalam bentuk kerjasama atau persaingan. Okay, interaksi ni pula sama ada interspesies ataupun intraspesies, dia boleh berlaku dalam bentuk kerjasama. Mereka boleh buat kerjasama ataupun mereka boleh bersaing. Okay. Contohnya, lebah bekerjasama membina sarang. Okay, lebah ni adalah lebah dengan lebah bekerjasama membina sarang. Okay, lebah dengan lebah ni kita panggil kerjasama, tapi iaitu interaksi dia berlaku dalam bentuk interaksi intraspesies. Dia kerjasama dan dalam masa yang sama interaksi itu adalah interaksi intraspesies. Okay, ni anak ayam dengan anak ayam bersaing untuk mendapatkan makanan. Okay, persaingan antara anak ayam ni sama spesies. Ini pun nama dia interaksi intraspesies juga. Sebab dia spesies yang sama. Interaksi intraspesies. Okay, antelope dan babun. Okay, antelope dan juga babun. Okay. Ini antelope dan babun hidup dalam satu habitat yang sama. Antelope mempunyai deria pendengaran dan bau yang baik.
Manakala babun mempunyai deria penglihatan yang sangat baik. Okey, babun mempunyai deria penglihatan yang sangat baik. Okey, ni babun Babun ni deria penglihatan dia sangat baik. Okey, cikgu lukis gambar mata. Okey, antelope ni pula mempunyai deria pendengaran. Cikgu buat telinga antelope. Ini antelope ni deria pendengaran dia sangat baik. Jadi mereka ni bekerjasama untuk mengesan kehadiran pemangsa. Okay. Dia ni bekerjasama untuk mengesan pemangsa. Maksudnya untuk pemangsa ni adalah dia punya musuh yang akan makan dia orang ni. Jadi dia akan bekerjasama sama-sama. Babun ni boleh nampak, antelope ni boleh dengar dengan lebih baik. Jadi mereka bekerjasama. Kalau nampak musuh, mereka akan berinteraksi untuk sama-sama bagi tahu okay, ada musuh datang. Jadi dia pun larikan diri. Okey. Macam mana pula dengan helang dan ular? Helang dan ular bersaing untuk mendapatkan makanan yang terhad. Okay, ni helang, ni ular. Dia bersaing untuk dapatkan seekor tikus ni. Okay. Helang dan ular spesies yang tak sama. Jadi dia adalah interaksi interspesies. Apakah bentuk interaksi dia? Ialah persaingan. Sama ada dia bersaing ataupun bekerja sama. Kalau spesies yang sama, intraspesies. Kalau spesies yang berbeza, interspesies. Okay, cikgu ni cakap, perhatikan gambar di sebelah. Apakah interaksi yang berlaku? Beri satu lagi contoh interaksi intraspesies dan interspesies haiwan. Okay. Ni kucing dengan kucing ni, dia adalah spesies yang sama. Jadi interaksi dia adalah interaksi intraspesies. Okey, tadi interaksi interspesies dan juga intraspesies berlaku dalam bentuk persaingan ataupun kerjasama. Okey. Sekarang ni ialah tajuk dia haiwan hidup berkumpulan. Haiwan ada yang hidup berkumpulan dan ada haiwan yang hidup bersendirian. Dia yang haiwan kena hidup berkumpulan, ada haiwan ni memang dia memang nak hidup bersendirian. Okey, tengok ni. Sesetengah haiwan hidup bersama-sama dalam kalangan spesiesnya. Haiwan ini hidup berkumpulan dan mencari makanan bersama-sama dalam habitat yang sama. Okay, tengok ni. Lebah hidup dalam kumpulan. Hidup dalam kumpulan dan tinggal dalam sarang yang sama. Okay, ni lebah hidup kumpulan, tinggal dalam sarang yang sama. Lebah hidup berkumpulan. Sekawan burung bangau mencari makanan. Okay, bangau hidup berkumpulan. Anai-anai hidup dalam satu koloni yang besar. Okay, anai-anai. Kita tak pernah jumpa lagi anak-anak dia hidup bersendirian. Okey. Seterusnya, burung layang, sekawan burung layang-layang terbang menuju ke sarang. Okey, burung layang-layang pun hidup berkumpulan. Ikan berenang dalam kumpulan, ikan pun hidup berkumpulan. Kambing hidup dan bergerak dalam kumpulan. Kambing pun hidup berkumpulan. Okay. Singa hidup dalam kumpulan yang kecil. Okay. Singa pun hidup berkumpulan. Rusa tinggal dalam kumpulan yang besar. Okay. Rusa pun, kalau kamu tengok rusa, dia ada sekumpulan banyak. Rusa dia hidup berkumpulan. Okay. Ingat tadi haiwan-haiwan yang cikgu sebutkan, haiwan-haiwan itu hidup berkumpulan. Okay. Apakah kelebihan apakah kekurangan hidup bersendirian? Haiwan yang hidup bersendirian juga akan mengalami masalah. Haiwan yang hidup bersendirian akan mati sekiranya kalah dalam persaingan. Okay. Hidup bersendirian ni bila tiba-tiba dia jumpa haiwan yang lain, dia akan bergaduh lah. Sebab dia dah biasa hidup bersendirian, tiba-tiba ada haiwan lain datang kacau kawasan dia. Jadi sekiranya dia tak kuat, maka dia akan mati. Okay. Haiwan yang hidup bersendirian akan mengalami masalah untuk mencari pasangan. Okay. Yang hidup bersendirian pun ada masalah untuk mencari pasangan. Sebab kawasan dia tu, kawasan tu dia je yang duduk. Okay. Haiwan yang hidup bersendirian sukar mempertahankan diri daripada musuh. Ini kekurangan dia. Dan mengalami kesukaran mencari pasangan ketika musim mengawan. Okey. Itu adalah dua kelemahan hidup bersendirian.